Ini dapat mengesan bahawa ada unsur-unsur penyenayah komunis, panas komunis berada di kawasan berhampiran dengan kita. Pasal ada bukti-bukti yang menunjukkan ada kesan komunis ni baru lalu di kawasan itu. Sebagai contohnya, keratan surat khabar Cina dalam hutan Malaysia ada keratan surat khabar Cina itu maknanya memanglah ada orang yang bawa. Tambah lagi kita ni pada masa itu saya berada lebih kurang 4 meter square saja daripada Padang Thailand. Saya Datuk Haji Abdul Aziz bin Bakar, Presiden Persatuan Kebajikan bekas anggota Skot 69 PDRN. Saya mula berkhidmat dalam pasukan Polis Diraja Malaysia pada 1 bulan 9 tahun 1999 dengan menghadiri kursus asas sebagai PDRN di Kuala Lumpur. Selepas tamat kursus di Kuala Lumpur, saya terus dihantar ke Ulu Kintau untuk meneruskan latihan peperangan di hutan. Jadi setelah habis tamat latihan pada bulan Disember tahun 1969, kita semua terus dihantar ke batalion PPH, pada masa itulah pasukan perusutan, yang mana saya ditempatkan di Brigade Tenggara Pasukan Perusutan Kuantan sebagai seorang konstable biasa. 6 bulan selepas tamat latihan, saya telah dihantar ke garisan hadapan, iaitu di Op Kota di kawasan Nami, Kedah. Situasi masa bertempur itu memanglah hanya Tuhan yang tahu lah. Memanglah kami orang baru kata, masih lagi tidak pernah lagi kita ni terlibat dalam peperangan di hutan, telah expose ataupun telah berjumpa dengan perkara macam ni. Memang takut tu memang ada, rasa ada memang ada, tapi orang yang kata kita ni satu pasukan, jadi kita ni bantuan ada, jadi kita tidaklah begitu rasa gentar ke atau takut sangat lah. Jadi setengah macam biasa saja. Satu platoon lebih 36 orang sahaja. 36 orang, satu pegawai, satu sarjan, tiga korporal dan ada rank. Tadi macam saya ni ada rank. Masa tu memang PPH bawah kawalan tentera. Masa itu kawasan tentera. Jadi kita bertugas bawah 4 brigade Serang Petani. Jadi maknanya kita bawah pengelolaan tentera. Masa itu kawasan tentera. Pada masa itu kita ada satu platoon saja yang dia tugaskan untuk membuat karaf. Masa apa, platoon lain dia pergi ke tempat lain. Dia kita ada 4 platoon, satu company. Jadi satu company, tiga platoon lagi pergi ke lain. Yang kami tunggu kawasan tu yang mana kita jangka dah memang komunis akan lalu kawasan. Berapa pengganas komunis memang lalu. Itu mana dia punya laluan biasa dia. Jadi itu sebab kita buat situ, dan itu sebab yang kita dapat kesan-kesan yang mana katakan termasuklah bobby trap yang dia pasang situ yang mengakibatkan Sarjan Yusof tadi terkena bobby trap semasa kita lalu kawasan tu. Pada masa tu kita pasal mendapat bantuan daripada Angkatan Tentera untuk membawa keluar sarjan saya ni untuk berobat. Jadi kami yang tinggal di hutan masih meneruskan operasi kerana kami dapat mengesan bahawa ada unsur-unsur penyenayah komunis, panas komunis berada di kawasan berhampiran dengan kita. Pasal ada bukti-bukti yang menunjukkan ada kesan komunis ni baru lalu di kawasan. Sebagai contohnya, keratan surat khabar Cina dalam hutan Malaysia ada keratan surat khabar Cina itu maknanya
memanglah ada orang yang bawa. Tambah lagi kita ni pada masa itu saya berada lebih kurang 4 leg square saja daripada Thailand. Jadi memanglah kita tahu memang ada management situ. Tetapi lah kerana tugas kami pada masa itu adalah diminta supaya buat cut off, supaya laluan penganas tu kita tahankan. Jadi supaya dia tidak boleh menggunakan laluan itu untuk keluar masuk daripada Thailand masuk ke Malaysia. Itulah sebabnya bila kita dapat gambaran bahawa maklumat lengkap komunis dijangka berada di kawasan itu, kita minta bantuan daripada artileri untuk melepaskan tembakan. Jadi saya sebagai WT operator telah minta bantuan daripada Angkatan Tentera melepaskan tembakan daripada artileri. Jadi pada mulanya kami cuma minta 6 das tembakan saja. Tapi pihak tentera tidak meluluskan 6 das dan dia bagi kita 60 das tembakan. Cuba bayangkan kami berada dalam hutan, masa tu lebih kurang 4 mile square daripada sempadan. Maknanya kan tempat base camp kami dengan artileri lebih kurang 7 mile square. Jadi mana dia tembak tu daripada 7 mile square tu pergi ke tempat itu. Itu juga yang kami nimbang pasal apa, maklum je lah. Peluru ni dia boleh ke mana-mana dia boleh. So apabila mereka mula melepaskan tembakan pada jam 7.30 malam sehingga pukul 3 pagi baru habis tembakan. Jadi akibat dari tembakan tersebut sebahagiannya dah masuk ke selatan Thailand, sebahagian lagi kena hampir ke kawasan perkemahan kita. Jadi Tuhan yang tahu pada masa tu, saya tak tahu nak lari ke mana. Dan syukur alhamdulillah. Jadi walaupun sebiji peluru meriam tu kena pada hampir kat base camp kita, tapi tidak datangkan cedera pada siapa. Jadi itulah pengalaman saya semasa 5 tahun saya dalam TPA. Pengalaman yang saya ngeri, yang mana kita sendiri pada masa itu masih lagi orang kata apa, baru lagi dan tidak punya pengalaman tentang peperangan hutan. Pada masa itu saya masih muda lagi. Semangat juang kita memang tinggi. Lebih-lebih lagi selepas peristiwa 13 Mei. Jadi memanglah semangat kita memang tinggi. Jadi boleh katakan ramai sahabat-sahabat saya telah gugur pada masa itu, tapi kita masih lagi tetap dengan perjuangan kita, masih lagi kita orang kata tak setia kepada bangsa dan negara. Jadi syukur alhamdulillah selepas 1 bulan 1 tahun 76 saya telah dipilih untuk menyertai latihan untuk pegawai kanan polis. Jadi saya terpaksa dikeluarkan daripada BPH untuk meneruskan kerja-kerja sebagai pegawai penyiasat biasa. Jadi saya ditempatkan di Balai Polis Rantau Panjang sebagai jawatan Inspektor Kawasan. Di situ dengan pengalaman selama 5 tahun yang kami berperang di hutan itu dapat saya gunakan jadi untuk tugas harian. Sebagai satu kejayaan, satu kes rompakan berlaku di kawasan Rantau Panjang, telah berjaya kami sekat dan berjaya kami tangkap penjenayah tersebut. Jadi atas jasa baik Kerajaan Negeri Kelantan telah menganugerahkan saya peringkat Seri Kelantan pada masa itu. Untuk maklumat, Skuad 69 adalah merupakan satu pengambilan yang besar sekali dalam tahun 1999, berjumlah lebih kurang 5,700 orang. Jadi daripada Skuad 69 bila tamat latihan, mereka menawarkan sebagai siapa yang berminat masuki batch 69 atau komando 69, dia boleh mewariskan lagi dan untuk meneruskan latihan dia. Jadi siapa yang tak minat dan terus diberhenti situ dan dia terus pergi hantar ke batalion-batalion untuk mula bertugas.
Dia tak ada dia terus pergi ke web sebenarnya, tak boleh. Dia mesti ambil daripada constable yang telah habis tamat latihan PPS ni, barulah boleh diserap kepada web sisi. Jadi maknanya sebagian besarnya adalah anggota skuad 69. Tapi kita sama juga orang kata apa, operasi sama dengan komando. Sama jarak dia macam kita move dalam satu kumpulan besar, dalam satu platoon. Macam komando ni dia tak move, dia move ke kawasan yang dengan kumpulan yang lebih kecil. Contoh 6 orang ke 10 orang, itu saja. Tempat operasi semua sama. Maknanya dapat maklumat dia akan selalu pada kita boleh buat serangan. Ingatnya ini adalah jasa jasa pahlawan negara, dan ini AMN. Dan yang baru sekali saya dapat dalam tahun 2014, darjah kebesaran di IMP, darjah kebesaran Indra Mahkota Pahang yang berpengalaman Datuk. Saya memberi pandangan kepada kawan-kawan muda kita yang masih dalam sedang berkhidmat. Karya yang pertama sekali taat setia kita kepada negara. Tanpa itu memang kita tak dapat menjalankan tugas itu. Jadi untuk itu saya berharap kawan-kawan muda kita yang sedang berkhidmat dalam PDRM supaya dapat memberi penuh komitmen kepada tugas. Kerana ini adalah negara kita, tanah air kita, yang mana kita sendiri sepatutnya orang kata mendukung supaya jangan jatuh ke tangan lain. Pasal ini sajalah ada hak orang Melayu kita. Jadi kita hendaklah kita kekalkan ataupun kita orang kata bersungguh-sungguh untuk menjaga keselamatan dan keamanan bagi kawasan. Jadi seolah saya menyeru kepada pegawai-pegawai baru, pegawai yang sudah berkhidmat, supaya mereka dapat membuka sepenuh tenaga, penuh tenaga kepada soal bangsa, agama